الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kerana join. Sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. 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 Syukur kita pada Allah kerana Allah masih lagi memberi kita modal. Dan modal itu untuk kita perniagakan dan kita akan ambil untungnya nanti, bukan saja di dunia ni, tetapi untungnya lebih besar itu apabila kita pulang ke akhirat. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, modal itu adalah, dia kata, nafas kamu yang turun naik. Jadi jangan sia-siakan modal ni, jangan silap berniaga. Dan jangan letak pada salah je pelaburan. Jangan dia tipu dengan skim cepat kaya. Apa jua yang kita boleh contohkan di dunia ni, jangan silap. Nanti perniagaan kita, kalau silap perniagaan kita bankrupt, habis. Bukan membawa laba, tapi modal-modal semua hilang tak ke mana. Nanti kesalnya nanti di akhirat sana. Jadi hendaklah jaga-jaga. Macam sajak pula. Aku nak cakap ni yang macam sajak lah. Semoga hari ni hari yang indah. Dia punya mood sajak tu tak hilang lagi lah, Run. Tadi duduk leka buat sajak kan. Shot sampai tiga sekali tu. Itulah, dia ada angin-angin tu. Angin rajin dia buat lah. Angin tak rajin tak ada lah dia buat. Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman. Waalaikumsalam Din. Orang Rompin apa khabar? Hujan ke? Alhamdulillah, Rompin sihat, walafiat dan cuaca hari ni Alhamdulillah cerah. Nama tak lagi Rompin. Tanjung Saya Gemuk. datanglah Ustaz, boleh makan kat udang-udang galah. Kahwin mari dah dulu. Masa belum PKP kan Jin pergi. Ada pergi Rompin pada hari pun ada kadang. Lepas Muslim pergi Rompin, kau yang suka pergi tu, Pasar Malam tu.
Oh, Kalau Wasalam. Malay Rompin. Dia dekat Sepadan. Dia Tanjung Gemuk, Tanjung Gemuk. Tanjung Gemuk lah. Ah. Kita juga gemuk tu yang perut jadi gemuk makan macam-macam. Itu Okay. jadi gemuk. InsyaAllah Din, nanti kita jumpa. Memang saya ingin nak jumpa semua orang ni. InsyaAllah. Ramai yang saya dah kenal lagi. Ya. Ramai sungguh saya dah kenal. Saya kenal nama, saya dengar suara tapi saya tak jumpa. Memang hasrat besar ni memang nak jumpa ramai-ramai. Saya hari ni Ustaz dalam kenderaan Ustaz. Tak apa. Walau apa pun kita buat, walau mana pun kita berada, hati kita tetap mengingati majlis ilmu. Tu yang cantik tu. Walau Alhamdulillah. ada bot ke, bot nelayan ke, dekat mana ke, Tanjung Gemuk ke, Tanjung Kurus ke, Tanjung Lengkung ke, tak kisahlah. Tapi hati kita tetap sayang pada majlis ilmu. Kita datang, kita dengar. Dan kita ada urusan kan, kita uruskan lah. Iyalah. Jadi hati kita tetap bersama. Okey, walau di mana kita berada. Okey, muka surat 23. Amboi, Prof dah siang-siang ni WhatsApp. Pemilihan udang galah. Okey. Ustaz. Surat 23. Redmi dari mana Redmi? Doktor punya husband. Doktor mana satu? Doktor Nawati. Doktor Nawati. Okey. Oh, selalu kongsi Dari setting guna masing. Pasal dia punya tablet tu tengah charging, tak ada power. Pandai. Okey. Alhamdulillah. Ustaz, buku apa hari ni Ustaz? Nama penonton makcik? Ya. Yang penonton Sabtu pagi, Ahad pagi memang nama penonton. Siapa tak ada buku, cari buku lah. Bat ada. Bat. Ya, Tunjuk buku sikit Bat. Allah, tengok terpotong jari kan Ustaz? Tak. Saya dah pesan dah. Saya dah pesan semua dia orang perempuan jangan pandang Orang perempuan jangan pandang. Buku je Mat. Tunjuk buku ke? Perempuan jangan pandang. Saya buat macam Tunjuk ni lah. muka. Tunjuk muka sikit. Jangan buku tu. Sorot sikit muka saya takutkan cedera. Tu yang atas tu suruh sikit ni. Silau. Kalau tunjuk tu aku kena pakai seperti ni Abang. Allah, Jangan silau. saya pakai kopiah ni. Allah, minta maaf Ustaz. Okey. Silau Ustaz, silau. Tak ada buku. Bat akan uruskan sebab ada kawan-kawan kita impak duit uruskan beli buku untuk kawan-kawan lah. Bila tak ada buku, elok ada buku lah. Ada kitab kan? Ada kitab. Nanti Bat tolong uruskan ke Bat. Gurau-gurau Bat, pagi Bat. Okey. Tak apa. Saya dengan kawan-kawan Ustaz dah ada 4 orang yang tolong saya insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi dia punya ketua operasi dia Bat lah. Bagi kat Bat dulu, nanti Bat akan agihkan kawan-kawan, minta tolong uruskan. Bagi nama Kak betul-betul, bagi alamat betul-betul, nanti tak sampai. Bagi postcode. Saya orang order buku saya tak ada postcode. Puas saya cari postcode dalam internet ada postcode. Lepas tu bagi nombor telefon. Nanti kalau adik-adik kita nak hantar, dia tak jumpa rumah, dia boleh telefon kita. Telefon kita. Okey. Muka surat 23. Betul ke Wah? Betul Ustaz, perenggan keempat. Betul Ustaz. Okay, Wah. Betul. Perkara menutup aurat. Okay. Thank you Wah. Okey Ustaz. You still there. You always there Wah. Okay. Orang langat kan cakap begitu Wah. Okay. Dalam perkara menutup aurat pula ada beberapa masalah. Dia bagi kita satu contoh yang diceritakan dalam kitab-kitab besar lah. Kalau kita tak faham apa kita nak cakap, mari kita sama-sama lihat ni. Slide ni. Slide dalam bahasa Melayu apa buat? Apa? Slide juga sih. Slide juga Paparan. Paparan. Wah. Rasa janggal juga cakap paparan. Mari kita lihat paparan ni. Okay. Satu, dia punya condition dia. Tak ada kain langsung nak tutup aurat. Tak ada kain. Masuk penjara. Mungkin penjara kat tempat lain saya tak tahulah macam mana. Dia suruh pakai seluar dalam je. Lain tu buka. Patutnya bagi baju penjara.
Dia kata baju penjara tak dapat lagi. Besok dapat. Mungkin keadaan begitu. Jadi, bagilah saya bagi keluar, saya nak solat. Tak boleh. Undang-undang kan tak boleh. Maknanya tak ada kain. Tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Okey. Kalau ada solat dalam ni pakai. 2, ada kain. Tapi kain yang najis. Yang kedua. Dan tak ada air nak cuci. 3, tempat solat penuh, tak cicak, tak apa, sampai tak ada ruang nak berdiri yang boleh solat. Terpaksa ada kain selai. Terpaksa gunakan selai ni untuk jadikan sejadah. Okey, dengar sini Kalau kita ada bentang sejadah, bawah tu ada cat cicak. Kalau cat cicak ni tai apa pun, air kencing ke, najis apa ke, dia tak meresap ke atas sejadah dan kita tak sentuh. Selagi tak sentuh, selagi meresap tak sentuh, selagi tak batal. Kalau dia meresap, macam tai cicak ni basah dan banyak, dia meresap ke sejadah kain, meresap ke atas dan kita sentuh pada badan kita atau pada pakaian kita, maka solat kita batal. Dengan ini. Sebab tu, simpan dalam kereta traveller's mat dipanggil. Ada sejadah daripada plastik. Ada jual. Pernah jumpa tak? Sejadah daripada plastik. Macam getah. Ada macam getah. Tapi dia bukan getah lah, dia plastik. Saya ada dalam kereta satu tu. Kerja lipat-lipat dia jadi besar handphone je. Besar sikit daripada handphone je. Lipat-lipat dia besar sikit daripada handphone. Dia simpan dalam kereta. In case, boleh pernah guna tu. Saya guna dulu tau. Dulu saya lama lah cerita lama je lah. Saya pergi buku bahasa. Kedai tu pula penuh lah dunia. Tulis dia kecil, pasal dia kecil. Jadi nak semayang lah ni. Berpuasa tu gimana tu, tapi saya tersangkut lah. Saya tersangkut. Macam jam ke banjir ke apa. Banjir. Shah Alam ke mana. Lepas tu saya nak pergi petrol pump. Masa tu jam dah dekat pukul 8 tau. Masa tu maghrib 7.30. Saya rasa lewat sangat dia ni. Habis tu dia punya petrol pump ni surau satu. Situlah perempuan, situlah lelaki. Nak menunggu perempuan semayang punya dah lama. Yelah, dia nak buka makeup, dia nak ambil wuduk, dia nak pasang makeup. Itu yang buat lama tu, semayang ni tak lama. Makeup ni lama. Sampai 8 lebih. Saya pun ambil wuduk lah dalam kereta, ada air dah botol dalam kereta. Buka lah kompos macam mana, lebih kurang tengok kiblat kat mana. Saya solat sebelah kereta saya. Saya solat sebelah kereta saya. Takut nanti waktu habis. Jadi saya gunakan sejadah yang tu lah. Sejadah yang macam plastik. Walaupun dia transparent sekalipun, bila kita bentang, katakanlah kita nak sujud, nampak ada najis. Sebab dia transparent. Transparent maknanya plastik ni dia tak tembus lah. Kita nampak. Walaupun kita pegang gitu, tapi tak kena tangan kita. Tak kena tangan kita. Jadi selagi tak sentuh badan kita, selagi tak sentuh pakaian kita, maka solat kita tak batal. Solat kita masih sah. Solat kita masih sah. Sebab tu perlu ada satu sejadah. Perlu ada satu set pakaian lagi kita lah. Kain ke, seluar ke, baju ke, apa ke. In case of emergency. Emergency ni maknanya kita tak dapat nak berhenti kat rumah, balik rumah, nak berhenti surau pun sekarang surau milik tutup PKP. Kadang-kadang dekat sana sini pun surau penuh orang ramai. Jadi kita landing lah tempat yang selamat, jangan semayang tepi jalan. Faham Jangan semayang tepi jalan. Bahaya. Okey, siapa angkat tangan ni? Saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Nak mencelah sikit Ustaz Kalau dari segi najis Ustaz, kalau sejadah tu macam mana buat? Nak cuci ke balik sebenarnya? Macam mana kalau apa? Dari segi itulah. Kan sejadah kita pakai, nampak ada kita nampak tai cicak ke apa. So balik sejadah tu nak dicuci ke tak? Kan cuci lah. Cuci selagi Kalau dekat bawah dia tak akan semayang kita dah.
Ya, Tapi kat bawah. kalau dia jatuh dekat atas, dia kat bawah ni belajar semayang. Tapi takut masa kita pegang kan. Kita pegang, kita bentang. Masa tu ke tangan. Benda tu tak nampak. So, mana Jadi cuci. Yang selamatnya cuci lah. Cuci, keringkan balik, simpan dalam kereta. Macam Ustaz. Okey. Jadi dalam 3 keadaan ni, kitab ni dia menguraikan 3 masalah ni. Dia boleh semayang dengan telanjang. Hatta kalau 2 orang sekalipun, dia boleh semayang dengan telanjang. Duduk bertelanjang. 3 orang, dia masih dituntut berjemaah dan semayang dengan telanjang. Tetapi dia tidak boleh buat saf bagaimana saf orang yang ada pakaian. Kalau orang ada pakaian, saf dia macam ni. Ni imam, ni makmum. Ini imam, ni makmum. Faham? Tapi kalau orang saf tak ada pakaian, imam kena duduk tengah-tengah. Dia depankan sikit, tumit sikit depan. Dan makmum ni kiri kanan dekat sini. Tak boleh imam di kat sini. Sebab mereka tak ada pakaian. Makmum kat sini. Nanti makmum tak khusyuk. Makmum tak khusyuk. Imam depan telanjang. Dia pun telanjang. Tapi dia dengan dia tak nampak. Dia nampak imam. Tengah sujud, tengah rukuk. Allah dia kata. Mengganggu betul imam ni. Bukan dia tengok seronok. Dia tengok kelakar pun ada. Okey, siapa kat tangan? Ustaz, macam kedudukan imam perempuan Ustaz yang jamaah tu. Macam kena imam perempuan. Imam perempuan dengan makmum perempuan. Kan dia begitu, dia depan sikit. Dia depan sikit. Okey. Tengok kitab balik. Sekiranya ada orang hendak memberi kain secara percuma, tidak mesti ia menerima kerana mengelak daripada kena ungkit. Tengok punya jaga. Kalau ada orang nak beri secara percuma, tak semesti dia ambil. Maknanya kalau dia semayang keadaan telanjang pun masih sah. Elak kena ungkit. Katakanlah orang nak beri hamper hari raya secara percuma. Kalau boleh jangan ambil. Elak kena ungkit. Wah, saya raya-raya saya bagi you 3 hamper tau. Takkan ini pun tolong sama saya lah. Kasi approve lah. Pernah dengar tak perkataan ni? Kira counting lah bos. Dulu you ingat you mau beli deposit kereta you tak ada duit deposit saya bagi you duit kan. Alah ini kecil punya hal lah. Kira counting lah. Kira pejam mata sebelah lah. Gitu. Semua orang bagi macamnya dia kata. Orang ada kepentingan. Ada kepentingan. Saya jaga tau dengan orang ada kepentingan ni. Terutama orang bukan Islam. He will do whatever he will. To get everything done. Lepas tu, dia pada dia mana ada dosa katnya lah. Tak tahu lah agama dia ajar dia apa. Mana ada dosa, mana ada apa. Lepas tu benda ni jadi mainan dia. Dalam bab solat, orang nak bagi kain free, dibolehkan kita tidak mengambilnya dan dibolehkan kita semayang dalam keadaan tidak beraurat. Dan tak payah qada. Tak payah qada. Dia langgar syarat sah. Elak daripada kena bangkit ni. Kena bangkit ni kenapa? Ungkit lah, bangkit tu masa mengaji Ustaz kata ungkit lah. Ramai orang beri ada makna. Kena jagalah dalam bidang pekerjaan. Saya dulu pernah jadi auditor. Saya dulu associate member Internal Audit Malaysia. Maknanya dulu nama saya ni, kalau saya sign audit report, saya boleh tulis AIIA. A apa? Associate Member AIAM. AIM. Saya boleh tulis nama saya bracket AIAM.
Saya sign report audit, saya tulis nama saya, Hussaini Abdul Hamid. Sebelah tu saya tulis bracket AIAM, Associate Member Internal Audit Malaysia. Saya dulu auditor lah. Saya duduk dalam jabatan audit ni 5 tahun lebih kurang. Saya cerita lah kita dengar. Ada yang kawan lepas tu bila kena audit tak nak tegur kita, hantar dalam surau office pun sembahyang tak nak salam kita. Orang beratur salam sampai kita dia tak kalangan, dia jalan dia. Dia marah kita buat audit bukan jabatan dia. Dan kita jumpa a lot of weaknesses. Benedict, angkat tangan Benedict. Nak tanya ke? Benedict Anthony, you are most welcome to ask anything. Tak ada? Okay. Sekiranya ada orang okey, tetapi kalau ada orang hendak meminjamkan kain, mestilah ia terima kerana bangkit dalam perkara ini tak berat. Tak pinjam, nanti pulang balik. Jika tidak diterima, nescaya tidak sahlah solatnya. Begitu berhati-hati. Islam ni dia begitu berhati-hati. Sekarang budaya hantar hamper kat rumah, hantar barang kat rumah, hantar hadiah kat rumah. Kalau pejabat tulislah, kami memegang konsep tidak menerima hadiah. Betul, kalau pejabat tulis. Tapi kat rumah dia hantar. Kalau orang ambil, bagi duit, bagi tu, bagi ni, jaga-jagalah. Pelalusi lah betul. Takut nanti dia dikategorikan sebagai rasuah. Rasulullah kata, rasuah itu penerima dan pemberinya adalah ahli neraka. Lepas sebut dengan jelas. Dia jaga-jaga. Okey. Aurat manusia. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Sekejap. Saya nak baca ni. Benedict punya question. Benedict, you boleh pakai voice pun tak apa kalau tengah ambil wuduk, baru ada orang bawa kita sembang, adakah wuduk kita itu batal? Benedict, boleh cakap tak? Jangan malu. Boleh cakap tak? On your mic and ask a question. Boleh tak Benedict? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Benedict. You from Putra Kinabalu ke? Tak adalah. Saya selalu dekat sekali dengan ceramah Ustaz dekat Al-Amin. Oh ya ke? You daripada Sabah kan? Saya daripada Sabah. Saya baru masuk Islam. Oh, you baru masuk Islam. Okey. You punya nama Muslim apa? Abdullah. Abdullah. Okey. You sekarang tinggal di Tekali? Tekali. Oh, ada datang masjid kan? Selalu datang masjid subuh-subuh dengan ceramah Ustaz. Okey. Tapi saya tak tahu you orang Sabah. Sebab muka dah jadi macam orang Tekali. Okey, Benedict, you tanya apa Benedict? You are most welcome to the class. Okay. You tanya apa Benedict? Saya tengah ambil air wuduk, tiba-tiba ada kawan saya ajak saya sembang. Adakah wuduk itu batal tu? Macam mana? Tidak. Dia makro. Kawan ajak sembang, just give him a signal. Sekejap. Buat gini je. Sebab kalau kita bercakap, kita makro. Makro ni maknanya kalau buat tinggal dapat pahala. Jadi jangan bercakap dapat pahala lah. Kalau kita bercakap, guru tak batal. Tapi dia makro. Lepas tu mesti hafal. Thank you Benedict. Mesti hafal perkara yang batalkan wuduk lah. Bercakap tak batal wuduk. Tapi tak elok lah. Kalau dia datang, dia kata, ni hari berapa kes? Allah, macam penting sangat berapa kes ni lagi. Ambil wuduk dulu, lepas tu takap berapa kes. Datang je orang tengah ambil wuduk dia. Ini berapa kes lah? Berapa ribu, berapa belas ribu. Allah, apa nak jadi negara kita ni? Tak payah, cakap dulu. Itu bukan benda penting bagi keadaan wuduk kan. Kecuali kalau kita tengah datang, orang ambil wuduk, nampak belakang ada ular, dia tak perasan. Awak tu mesti cakap. Waktu tu dia cakap dia, ular. Saya dulu pernah kerja dekat Lahadatu. Nama tempat yang saya kerja tu Mount Silam.
Benedict, you from Sabah, you tahu Ladatu tak, Mount Silam? Highest mountain. Highest mountain dekat Ladatu. Kat sana ada apa? Valley tu yang very popular tu apa tu? Hanum. Apa nama dia? Lupa. Saya dekat Tawau. Oh, you dekat Tawau. Kalau dekat Tawau ni geng-geng sempurna lah ni. Okay. Makan apa? Lobster. Lama tak pergi Tawau lah. Lama tak pergi Tawau. Miss lah. Ibu nak pergi Tawau ni nak makan lobster dekat Sempurna. Lepas tu pergi pulau apa? Pulau Mabul. Pulau Mabul. Saya pernah kerja di dua kali di Pulau Mabul. Sangat cantik lah. Best. Cantik sangat. Okay. Apa cakap apa tadi? Ular. Ular. Kalau kita nampak ular, kita kena beritahu dengan dia. Maknanya kita have a urgency untuk bagi tahu dia immediately. Kalau hal lain jangan cakap dulu lah. Lepas tu dalam wudu kan, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kan, kita disuruh ambil wudu ni ada doa-doa dia lah. Kitab Bidayatul Hidayah ada dia cakap, basuh tangan kanan doa ni, basuh tangan kiri doa ni, masuk air dalam hidung doa ni, keluarkan air dari hidung doa ni. Wuduk jangan tinggal masuk air dalam hidung. Kenapa? Ada mazhab kata wajib. Even though Syafi'i kata tak wajib. Tapi untuk keluar daripada khilaf, mana mazhab kata wajib, elok kita buat. Kepala, ada mazhab kata kena basuh semua kepala. Ada mazhab kata kena basuh 1/4 kepala. Sekurang-kurangnya sebesar tapak tangan. Kena basuh 1/4 tapak tangan ni. Mazhab kita kata sikit cukup. Selai rambut cukup, setengah helai rambut cukup. Tapi untuk keluar daripada mazhab, maknanya keluar daripada mazhab ni apa? Keluar daripada perbezaan pendapat pada mazhab, elok basuh semua kepala. Dan jangan tinggalkan, masukkan air dalam hidung. Kalau ada mazhab kata wajib. Saya tak ingat mazhab apalah. Tapi guru cakap begitulah. Dan ada mazhab kata wajib sapu. Air ni sapu. Wajib menyapu pada anggota wudu. Basuh tu, sapu. Lepas tu jangan tinggal sapu ni. Kenapa? Ada mazhab kata wajib. Jadi kita nak, sunat kita ni mengeluarkan diri daripada perbezaan pendapat. Mazhab Syafi'i kata tak wajib sapu. Tapi ada mazhab kata wajib sapu. Jadi kita sapu. Mazhab Syafi'i kata wuduk ni wajib basuh sini. Tapi ada mazhab kata 1/4. Jadi kita basuh lah. Pokoknya 1/4 kepala atau kita basuh semua kepala. Kenapa? Mengeluarkan diri daripada perbezaan pendapat. Hukum dia adalah sunat. Faham ke saya cakap apa ni? Faham. InsyaAllah. Faham tak? Mengeluarkan diri daripada perbezaan pendapat dalam mazhab, bersama pada bab fiqh. Bab fiqh ni hukum dia sunat. Lepas tu boleh jangan tinggal. Dulu guru besar itulah. Boleh jangan tinggal masuk air dalam hidung. Jangan tinggal basuh seluruh kepala. Walaupun mazhab kita kata sini je. Tak. Cotek dia cukup lah. Okey. Aurat manusia. Kenapa dia kata topik ni aurat manusia? Kenapa dia kata manusia? Dulu guru cakap, kenapa dia kata manusia? Manusia yang solat. Kenapa dia kata aurat? Dia kata Sebab semua manusia adalah sama. Dia tak kira Islam ke tak Islam. Ini adalah hak untuk manusia. Bukan. Guru kata apa tau? Manusia dia ada aurat. Guru kata apa? Dia cakapnya pedih lah di tengah. Kalau yang pakai seksi tu kan manusia gitu. Dia punya uraian. Pedih hati kau dengar tu. Dia kata kalau yang pakai seksi yang tak tutup aurat ni, itu kan manusia. Kalau bukan manusia apa tu yang tak nak cakap tu. Allah. Guru tu kita cakap apa ya? Toyol Dia tembak je. Dia tembak je sampai kita terduduk lah. Dia cakap sama je. Tu kalau dia kata wajib solat ni, dia kata berakal. Kalau tak semayang tu tak berakal lah, gila tu. Selambut je cakap. Kita rasa berlubang dada kita tembak dengan dia. Dia kata seru je.
Dia kata dulu, aurat manusia. Habis, yang tutup aurat tu bukan manusia. Tu tanya dia, kau manusia kalau berani ya. Syaitan kot. Tak tahu. Tu dia kata gitu tu. Binatang Saya tu, Ustaz. sedih. Itu yang perkataan kasar. Yang guru-guru dalam kitab ni mereka sindiak. Mereka sindiak. Depa tu depa sindiak. Hang ni manusia ke apa lah. Hang tengok ni dalam kitab ni kata apa. Dia habak aurat manusia. Hang bukan manusia ke? Aku bukan nak sindiak. Aku cakap betul je kata. Ada orang pergi bawa kucing, bawa pertandingan. Dulu cantik-cantik, pakaikan kucing tu blouse, tau. Pakai macam topi, tengok tak? Pakaikan cermin mati hitam. Dia ambil dekat kucing ni, dia pakai macam ni. Handsome Ustaz. How do I look, bro? Dia pakai cermin mati hitam. Dah standby tak? Mata dah rabun dah sebab dia pakai cermin mata. Jadi kadang-kadang mata saya tak boleh tengok lampu lah. Saya, yelah orang dah tua kan. Macam-macam lah. Tu kadang saya pakai ni. Lampu ni kuat. Tapi kalau lampu tak ada, tak terang pula bilik. Dia bawa kucing. Dia pakaikan baju. Dia pakaikan tudung. Dia buat pertandingan kucing cantik. Lepas tu, bila orang memperagakan perempuan, orang kata catwalk. Dia tak cakap dog walk. Dia tak cakap, lagi kasar dia nak cakap lah. Dia tak cakap dog walk. Dia tak kata, apa, ant walk. Semut, jalan semut. Dia tak kata. Dia tak kata biawak walk. Dia kata cat walk. Kucing ni dia jalan bila jalan dia terliuk-liuk tu badan dia. Dia punya bahu tu naik. Lepas tu kalau kita tengok orang-orang yang jadi model ni, dia cari orang tinggi yang bahu tinggi. Sebiji macam kucing jalan. Situ kan. Itu nama dia catwalk. Dia bawa kucing, dia hias, dia pakaikan tudung, dia pakaikan blouse. Tapi yang pegang kucing tu tak aurat. Saya rasa kucing ni cakap apa kau? Kesian tuan aku ni. Kau mati kau akan ditanya pasal aurat kau. Aku tak ditanya kenapa kau tudungkan aku. Ada yang pakaikan monyet baju. Monyet ni Allah jadikan kulit dia ni, dia punya bulu ni, binatang-binatang ni, Allah maha hebat, bijaksana. Dia jadikan sesuai dengan keadaan cuaca tempat dia tinggal. Dia tak perlukan baju, dia tak perlukan tudung, atau tak, dia tak wajib tutup aurat tau. Seksa dia, kena pakai cermin mata hitam, pelik dia, kenapa ni gelap ni kata ni. Agaknya dia kata, dunia nak kiamat ni ke? Gelap pada siang hari ni, matahari tak muncul. Dia pandang tuan, dia kata, bila lah kau nak tutup aurat? Dunia nak kiamat ni kak, dia kata. Lepas tu jangan tak tutup aurat lah. Faham makna tutup aurat. Faham rukun tutup aurat. Ada berapa rukun tutup aurat ni? Dua rukun. Satu tutup warna kulit. Satu lagi tutup apa? Bentuk badan. Bentuk. Shape. Bentuk. Shape. Cutting. Cutting. Kalau jarang tu, dia tak tutup warna kulit. Sebab tu dia jarang. Dia yang bila benda ni dah bersini, dia berubah. Itu nama cutting. Dia ada potongan. Tap. Itu orang kata tu, wah badan dia 30, 24, 30. Kan ada tu 30, 24, 30 kan. Kan perbelaan tu ada cutting, ada macam dia kecil tengah, dia besar bawah, dia besar atas. Tu yang orang kata badan 24, 30, 24, 30. Ada orang badan dia
38. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Dulu bujang beli Levi's 28. 27. Bujang dulu, Levi's. Saiz 27. Memang 27 saiz. Sekarang tambah 10. 37. No more cutting. I have nothing to cut off. Everything in. 38 saya Levi's. Tak ada kena-mengena dengan hidup atau yang mati. Ini grup lain. Grup ni saya tahu. Grup ni semua paling lewat pun 30 pinggang. Ni grup ni. 30 paling besar lah. Itu paling besar lah. Kalau 30 pun lebih malu lah masuk grup ni. Grup ni memang kita tapis. Saiz badan, saiz pinggang. Rambut mesti ada. Rambut silat. Tu kita pilih. Betul. Somali pinggang berapa? 31 kan? Itu pun sebab tak ada makan. 28? Yang tadi Ustaz teka tadi betul tak? Betul. Somali dulu masa sekolah dulu, dia ni kelas saya, form 1, form 2, form 3. Dia ni form 3 dia monitor. Dulu kan ada monitor kan? Dia monitor. Dia ni dulu pelari sekolah. Bukan pelari putih sekolah. Pelari 100 meter. Memang dia kan? Kau dulu 100 meter kan? Sekolah Ampang. Betul Ustaz. Dia pakai... Kalah je lah. Tak kisahlah selalu kalah. Kau wakil sekolah lah. Mali ni kawan saya wakil sekolah ni orang Keramat. Dia tinggi dan dulu dia kurus. Sekarang ni saya rasa dia kurang gemuk sikit lah. Bukan gemuk, dia kurang gemuk sikit lah. Haji Jalil dulu, kau jangan dekat. Haji Jalil dulu ahli silat. Dia Habis Ustaz, saya sekarang ada 3 saiz Ustaz. 3 saiz. Bawah perut dengan atas perut. Dulu masa main silat. Dulu main silat badan kau slim lah. 33, 34. Kalau atas perut tu tak payah cerita nanti PM. Dah cerita lah. Haji Jalil ni dia kuat ketawa dia sekolah sampai sekarang. Okey. Tengok dalil. Kita sekarang ni mesti ada improvement pada belajar kita. Dulu kita belajar kita kata tutup aurat. Sekarang ni kita tengok sedikit dalil lah. Jadi improvement dalam ilmu ni, penambahbaikan ni adalah ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai para nabi, kalau kita kata itulah, ya ayuhan nabi. Ada ayat Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau ayat ya ayuhan nas kebanyakannya turun di Makkah. Dulu masa kita nasyid kan, saya buat nasyid untuk RTM. Masa rakaman suara, penerbit RTM dia datang. Saya buat nasyid hijrah. Buat lirik lah. Lepas tu buat lagu, buat melodi. Buat dengan Pak Angah studio. Pak Angah ingat kan arwah ni. Arwah Pak Angah. Tapi bukan Pak Angah yang buat lah. Dia punya staff lah. Jai dengan Ted. Ada dua orang nama Jai. Nama penuh saya tahu. Kalau lagi nama Ted. Ted ni pun dah meninggal lah. Jadi ada lah dalam lirik tu. From Makkah to Madinah. Lagu hijrah. Dia suruh buat satu rancangan. Tapi berkonsepkan nasyid lah. Nasyid, tapi lagu-lagu dan nasyid ni semua tentang hijrah Rasulullah. Dia siarkan dekat RTM 2. Penerbit dia waktu tu, nama dia saya tak ingat lah, tapi kami panggil dia Abang Razi. Abang Radi. Dah lama pencen lah. Tu ada perkataan Mekah tu. Mula budak-budak nyanyi from Makkah to Madinah. Nyanyi gitu. The movement begin. Tapi dia kata salah. Dia dekat luar studio dia angkat tangan. Dia angkat tangan maknanya dia ada benda yang suruh stop. Dia kata jangan sebut Mekah. Sebut caranya betul. Makkah. Budak ni nyanyi balik lah. From Makkah
Makkah tu Madinah. Baru lulus. Dulu buat nasyid dulu. Cewek. Bagus juga cewek ni. Jadi jangan keluar benda salah lah. Kadang-kadang budak-budak nasyid yang kita panggil ni, mereka ni yelah macam-macam golongan lah, macam-macam background kan. Kadang mereka tak boleh sebut kata Arab dengan baik. Kadang nasyid ni bahasa Inggeris. Cakap Inggeris pun tak bagus. Tu nak kena dalam 7 ni makan masa yang lama lah. Kenangan dalam hidup saya Okey. Wahai para Nabi. Ada ayat ya ayuhan nas, ada ayat ya ayyuhallazina amanu. Ada ayat ya ayuhan nabi. Tapi Nabi ni kurang lah. Wahai para Nabi, katakanlah pada isteri-isterimu. Katakan apa? Beritahu. Anak pakai seluar ketat, katakan pada dia. Anak-anak perempuan. Jangan pakai seluar ketat macam ni. Cakap masih dia kecil. Jangan tunggu 18 tahun dia cakap. Nanti jangan tunggu 25 tahun baru cakap. Jangan pakai seluar ketat, awak 25 tahun. Jangan tunggu 25 tahun baru cakap. Sekarang ni masa dia kecil-kecil, kita perlahan-lahan cakap dengan dia. Lepas tu boleh pujuk, boleh cakap. 25 tahun baru cakap, jangan pakai seluar ketat, bapak lah yang bersalah dalam hal ni. Patut bapak pukul saya 20 tahun yang lalu. Nampak? Sekarang saya sudah jadi gangster. Saya sudah ada banyak wang. Siapa tak kenal Sazali? Saya petik tangan aja ramai yang boleh mati sebab Sazali. Masa tu baru nak nangis lah. Anakku Sazali. Tak boleh. Masa kecil cakap. Masa kecil cakap. 7 years old, please bangunkan dia sembahyang subuh. Please bangunkan dia sembahyang subuh. Sebab apa? Tak kejut sembahyang subuh, dia dah 7 tahun, kita dah belajar dengan cara wajib solat, maka berdosalah kita. Ini Ahad ni, berapa ramai anak-anak 7 tahun kata tak sembahyang subuh. Dia tak berdosa, dia belum balik. Tapi mak bapak dia berdosa. Kenapa? Tak kejut dia sembahyang subuh. Saya tu hari seminggu, cucu saya 2 orang. Seorang 7 tahun, seorang 9 tahun. Ni 9 tahun ni ada lagi ni. Ni lagi dia nak balik rumah. Dah ada 8 hari dah tu saya. Saya jadikan dia orang ni macam pelajar asrama. Saya ni jadi macam warden lah. So, saya lepas main subuh, lagi masjid tak boleh. 6.20 tu saya dah habis mayang lah. Saya pun diorang tidur dekat bawah. Saya pun cakap kering macam kucing asrama lah. Bangun, semain subuh kering. Diorang bangun lah, mata pejam pergi beli air, ambil wuduk, semain subuh. Dia semain seorang lah. Tapi kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia semain sama-sama saya. Subuh saya suruh semain seorang lah. Mata pejam memang. Lepas tu tidur balik, tidur balik. Kenapa Dia ada di rumah kita, kita tak suruh dia semayang, kita dapat dosa. Kenapa? Dia telah mumayyiz dan disyaratkan dalam kitab berumur 7 tahun. Berapa ramai ni kawan-kawan kita ni anak tak tahu semua subuh? Ramai Ustaz, nak saya pun. Tahu tak siapa yang berdosa? Mak bapak dia berdosa tau. Ya. Tahu tak mak bapak berdosa? Ustaz berdosa. Tak. Mak bapak berdosa tau. 7 tahun. Anak 7 satu, tahun 1, 9 satu, 8 satu. Anak pula dia ada 4 orang. Dah lebih 7 tahun. Kita tak cakap dengan dia, kita kata budak-budak, biarlah kesian. Kita kesian kat dia, kita tanggung dosa. Kenapa? Kita sebagai wali tidak menyuruh dia solat. Ada dia tanggung dosa tau. Dua orang pun tak tahu je, dia semayang ke, dia pergi main ke, dia main game ke. Saya dulu kalau cucu, ni 8 hari ni cucu saya ada 2 orang kat rumah. Cucu saya datang menangis tak nak balik, nak duduk ngantuk. Okeylah duduk ngantuk. Tapi duduk ngantuk mesti ikut disiplin. Tak ikut disiplin atau tak balik. Okey. Nak main game tak apa. Nak main lukis-lukis, nak main apa dekat luar rumah, nak main badminton ke pergi. Tapi waktu solat, dah solat. Zuhur sekarang, dia dah faham. Dengar azan je, dia dah duduk kat depan rumah dah, kat ruang tamu. Dia dah bentang sejadah. Dia dah tahu lah. Mesti dah tahu solat.
Kita buat gitu. Dan kata kesian budak-budak pukul 6.30 dah kena bangun. Kita sebenarnya terkejut dia kan. Kita kesian dia kat sini, tapi nanti kita nak kena kesian diri kita juga. Sebab apa? Malaikat tulis dosa kat buku kita kalau kita tak suruh semayang. Dia tak semayang tak dosa. Ada seorang dah balik lah. Seorang dah balik. Anak saya, tiga orang tu dah balik lah. Dia punya mak dia WhatsApp saya. Dia kata selalu susah nak dapat 5 waktu. Kadang mengeluh lah semayang, ngantuk lah. Sejak dia balik rumah ni, dia kata dengan idea Allah, dia dah boleh semayang lah tanpa mengeluh. Saya syukur lah, saya rasa benda tu beri semangat kat saya dan khabar gembira kat saya lah. Saya kata lain kali hantar lagi 10 hari. Kita buat program untuk dia lah. Basuhkan kereta saya, tolong vacuum rumah, buat kat program. Tidak ada main game, pening yang kita tengok. Ini dalam ayat ni kata, katakan pada isterimu. Isteri. Plural tu Haji Jalil. Plural tu. Katakan pada isterimu. Bukan singular. Ustaz isteri-isteri tu. Betul lah dengan plural ni. Anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin. Orang mukmin ni apa? Orang Islam yang beriman dipanggil mukmin. Orang Islam dia semayang tapi dia tak beriman. Dia tak beriman, dia panggil apa? Muslim saja. Dia semayang, dia tak beriman, dia buat dosa. Dia orang Islam. Dia semayang, dia mengucap, dia orang Islam lah, dia panggil Muslim. Orang yang Islam yang bersemayang dipanggil orang Islam yang mukmin. Mukmin semestinya Islam, Islam tak semestinya mukmin. Faham Muslim tak semestinya Islam, Muslim tak semestinya mukmin, mukmin mesti Islam, Muslim. Mukmin mesti Islam, Islam tak semesti mukmin. Faham Rasul mesti Nabi, Nabi tak semesti Rasul. Kayu cengal, cengal mesti kayu, kayu tak semesti cengal. Faham? Faham. Durian mesti buah, buah tak semesti durian. Ada juga tu. Nak faham ke contoh buah durian? Durian mestilah sejenis buah-buahan, tapi buah-buahan tak semesti durian. D24 Sangking Saya ada tu. Ada kat rumah. Botak mestinya bat. Bat mestinya botak. Tak semesti botak. Contohnya betul. Katakanlah pada isteri, pada anak, pada isteri-isteri orang Islam mukmin, hendaklah mereka melabuhkan, dalam satu tafsir lain, mengulurkan jilbabnya seluruh tubuh badannya. Kenapa? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Kita pergi luar negara, kita nampak orang mata biru, blue eyes perempuan, pakai tudung, walaupun tudung tak sempurna, kita kata wah, ni orang perempuan Islam ni. Jadi antara tujuan ni kita pakai pakaian Islam ni, dia syiar ni, orang kenal kita ni orang Islam. Jadi kita lalu kan, kalau dia ramai-ramai kita boleh beri salam, Assalamualaikum. Waktu tu indahnya kita bangsa Melayu, kita boleh beri salam pada orang putih yang orang Islam. Saya pergi Amsterdam, saya masuk sembahyang Zuhur, saya nampak orang putih pun masuk. Saya ingatkan ni diorang macam nak melawat ke apa. Rupanya orang-orang perempuan yang ikut rombongan tu kata diorang semayang, rupanya diorang Islam. Tapi pakaian dia rugged pula. Pakai baju, tak ada tudung tak pakai lah. Baju pakai ketat, pakai baju tak ada apa, baju tak ada lengan, macam orang-orang yang rugged lah. Orang rugged.
Tapi rupanya dia orang ni Muslim dekat Amsterdam. Begitulah Kerana itu mereka tidak diganggu. Allah dah janji dalam Quran. Jaga aurat. Jaga aurat. Orang akan kenal kita as a Muslim dan tidak diganggu. Dan Allah menjadikan pengampunan dan Allah menjadikan kasih sayang dia siapa yang mengikut apa yang disuruh oleh para Nabi. Ada cerita yang tersebar. Kak Siti ada ke? Kak Siti? Macam tak ada. Kak Siti sampai maghrib ni. Ni tengah solat maghrib. Dekat US ke kat mana? Rasanya kat US. Ada satu cerita yang berlaku lama dah lah. Tapi cerita ni agak popular. Perempuan ni dia balik kerja. Dia tak pernah balik lambat. Hari tu macam mana tak dia balik lambat, dia turun bas yang terakhir. Lepas tu dia nak pergi ke rumah dia ni, dia kena lalu satu lorong. Lorong ni memang banyak budak-budak yang nakal-nakal lah. Budak-budak yang nakal ni. Waktu dia lalu, dia perasan budak-budak ni tengah tarik seorang perempuan tau. Daripada mana dia dapat perempuan tak tahulah. Tarik ke tempat gelap. Maknanya dia rogol budak ni lah. Jadi kawan-kawan dia pun ramai lagi kat luar ni. Yang perempuan ni terpaksa melalui jalan ni untuk dia sampai ke dia punya apartment. Dan dia berdoa pada Tuhan. Dia kata apa? Dia baca ayat ni. Dia kata, Ya Allah, aku melaburkan pakaian aku ni. Aku melaburkan jilbab aku ni. Supaya aku ni benar-benar jadi orang Islam. Dikenali sebagai orang Islam. Dan supaya aku ni tidak diganggu oleh mereka-mereka budak-budak jahat. Kita tahu budak ni jahat. Sangat jahat. Bukan jahat lagi. Pada rogol perempuan ni bukan jahat lagi dah. Ini jahat betul. Dan bila dia jalan, dia nampak budak-budak ni pandang dia dengan muka yang sangat ketakutan. Ada dia lari pun ada. Dia kata, kenapa budak-budak ni lari tengok aku? Padahal dia seorang dia bawa beg kerja je lah dia perempuan. Dia bawa beg dia adalah telekung ke, dia bawa beg jalan dia kata. Nampak dia orang ni pandang dia dengan takut dan ada yang pandang dia lari. Lepas tu tak lama itu ada satu maklumat daripada polis kawasan tu lah. Dia kata siapa yang nampak kejadian ni dia harap boleh tampil lah untuk jadi saksi pada kejadian ni lah. Dia nak tahu budak-budak yang rogol budak perempuan yang sebelum dia lalu ni. Jadi dia atas rasa tanggungjawab dia pun pergilah balai. Dia kata dia tahu kejadian ni lah dekat rumah dia. Lepas tu polis ni dah tangkap budak-budak ni punya. Polis ni bariskan budak-budak ni dalam kaca yang dia tak nampak orang luar. Dan budak perempuan ni tunjuk, budak ni ada malam ni. Budak ni ada, yang dia perasan budak ni ada, budak ni lari. Tapi dia ada tu, jadi okey lah. Lepas tu bila dah habis proses kawat cam, ni nama dia kawat cam. Kalau polis-polis tahulah. Harun ada ke Harun? Tuan Yusin? Ada Ustaz? Harun, ada Ustaz. Tuan Yusin pun ada kan? Tuan Yusin lagi duduk balai. Harun dekat mahkamah kan? Betul tak nama dia kawat cam? Betul Ustaz. Betul perkataan tu kan? Kawat cam kan? Betul Ustaz, betul. Betul, kawat cam. One way mirror. One way mirror dia panggil Okey. Jadi perempuan ni bila dah habis ni, perempuan ni polis suruh balik lah. Perempuan ni kata dia nak jumpa dengan budak-budak ni. Budak remaja yang kenakan jahat ni lah. Jahat ni. Polis kata jangan, nanti awak bahaya. Dia macam muka awak, tak apa, saya nak jumpa juga. Perempuan ni berani rupanya. Lepas tu dia tanya dengan budak-budak ni, semalam kau nampak aku tak? Nampak, dia kata. Kenapa sebagian kau lari? Kenapa sebagian kau lari tengok aku? Kenapa sebagian kau tengok aku dengan muka yang penuh ketakutan? Diorang kata apa? Semalam awak bukan jalan seorang kan? Awak jalan 3 orang, dia kata. Awak jalan 3 orang. Sebelah kiri kanan awak ni ada lelaki yang badan sangat besar. Mengiringi awak jalan. Kami takut, kami lari. Dan muka sangat bengis. Tengok. Ini cerita betul tau. Ini kalau penjahat ni cakap begitu, takkan tipu, betul tak? Berapa tipu? Dia kalau boleh, dia nak usir budak ni, betul tak? Ya? Perempuan tu dia baca ayat kursi pasal dia lalu tu. Dia baca ayat kursi. Tapi dia ada baca ayat ni juga. Ada malaikat iring. Itu sebenarnya
Dia baca ayat kursi dan dia yakin pada ayat ni. Supaya kerana itu dengan menutup aurat ni mereka tidak diganggu. Allah hantar bodyguard. Allah punya bodyguard bukan orang Nepal tau. Bukan guard yang ada sekarang ni. Bukan. Dia bukan manusia. Bukan orang Afrika. Bukan orang Afrika, bukan orang Nepal, bukan orang apa, dia bukan manusia. Dia adalah daripada golongan Rijalullah. Rijalul Ghaib. Atau dia mungkin dengan malaikat. Rijalul Ghaib tahu tak? Orang yang mati syahid ni, kita ingat dia mati, di sisi Allah tak mati. Dia bekerja lagi untuk agama yang kita tak nampak. Itu nama dia Rijalul Ghaib. Mungkin orang-orang ni dihantar dan Allah Ta'ala menzahirkan rupa mereka, kawal perempuan ni, dan orang budak-budak jahat nampak, takut lari. Dia kata, kau bukan datang seorang, kau datang 3 orang. Ini kisah benar. Kekuatan ayat kursi, kekuatan yakin dia pada ayat ni, pada Al-Quran ni, mereka tidak diganggu. Sebab tu, janganlah pakai seksi-seksi. Jangan jalan seorang-seorang. Lepas tu orang lelaki sweet. Tu tak bagus tu. Kalau kita tak jalan seorang-seorang, orang lelaki pun jangan jalan lorong-lorong, jangan cari shortcut. Jangan memandu, cari jalan-jalan yang nak adventure ke, jangan masuk hutan. Kita tengok budak-budak bujang-bujang ikut kawan-kawan masuk hutan, keluar hutan. Jangan buat macam tu. Hutan ni bukan tempat kita. Tahu tak? Nak kita pergi masuk hutan tu nak buat apa? Pergi trekking lah, ikut lelaki. Jangan macam tu. Kita ni perempuan, tu tak. Mak bapak kita pun risau. Ada kita kat rumah ni apa benda jadi kat anak aku. Panjang gunung sana, panjang gunung sini. Itu bukan kita punya aktiviti. Jangan letak diri kita dalam bahaya. Okey. Ya Ibni Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Yuwari sawatikum. Warisha. Walibasut taqwa. Zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Surah Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Walibasut taqwa zalika khair. Yang paling baik itu pakaian takwa. Maknanya hiasi pribadi kita ni dengan pribadi takwa lah. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka selalu beringat. Kak, tutup video kak. Kak main-main mana semaun tutup video. Nampak, dia ada tudung nampak ni. Asma binti Abu Bakar melihat Rasulullah dengan memakai pakaian tipis. Wahai Asma, Asma ni anak Abu Bakar. Sesungguhnya seorang gadis yang telah haid tidak boleh baginya menzahirkan anggota badan kecuali tangan dan wajah saja. Okey. Ini sedikit hadis yang kita boleh simpan, kita boleh baca lah. Wahai anakku Fatimah. Ini Rasulullah cerita ni. Bila dia turun dari Mi'raj, kita baca ni dekat kitab mana ni? Muhimmah. Isnin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi. Rabu padi je. Cepat sangat. Kenapa cakap padi? Isnin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi. Kita baca Muhimmah. Rasulullah turun Mi'raj. Kebetulan lepas tu, Sayyidina Ali datang dengan anak dia Fatimah. Ketuk pintu. Rasulullah kata, siapa tu? Dia pun masuk. Kemudian Rasulullah tengah menangis dengan tangisan yang amat kuat. Wahai ayahanda, kenapa kau nangis? Fatimah kata, wahai Rasulullah, kenapa kau nangis? Dia ceritalah kenapa aku nangis. Waktu aku Mi'raj di langit, aku lihat ini. Termasuklah benda ni, wahai anakku Fatimah. Ini apa, engkau ingat-ingatlah, engkau jaga-jagalah, engkau hati-hatilah, engkau ambillah perhatian. Kenapa? Ada pun aku lihat dia kata perempuan-perempuan yang digantung rambutnya hingga mendidih otaknya. Ambil rambut ni pada hari kiamat digantung. Rambut tak putus, digantung kat palang-palang. Mereka di dunia tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya.
Satu, jangan pakai tudung betul lah. Pakai tudung betul, jangan main nampak jambul, jangan begitulah. Nampak rambut lagi. Kalau kita nampak orang pakai gitu, kita doa terus. Kita doa, ya Allah, kau beri dia kekuatan, ya Allah. Dia dah nutup aurat tu, ada hati nutup aurat, tapi dia tak kuat untuk menutup dengan sempurna. Ya Allah, kita doalah hati kita, ya Allah, kau beri dia kekuatan. Nampak orang-orang macam ni, jangan kutuk-kutuk lah, jangan hina-hina, jangan marah-marah. Ya Allah, kau beri dia kekuatan. Nampak orang lelaki pakai seluar pendek, pergi supermarket, pergi pancing, pergi piknik, seluar pendek, seluar 3 suku. Seluar 3 suku ni kalau kita duduk, terkeluar lutut kita, nampak lutut kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah, berilah dia kekuatan, ya Allah. Doa. Ni yang nampak je doa nanti, ya Allah, kau berilah dia kekuatan. Dia tak kuat, dia tak ada taufik untuk taat pada engkau. Berilah dia kekuatan, ya Allah, aku bukan orang baik, aku juga bukan orang baik, tapi sudilah ya Allah, dengan rahmat engkau, kau beri kekuatan. Kau beri dia panduan lagi depan, kita doa gitulah. Lepas tu dulu masa saya dipanggil untuk beri kaunseling pada bekas-bekas banduan yang dapat parol kan. Walaupun kaunseling tak lama dah saya buat, sekejap ni saya buat. Hari Khamis pukul 11 dekat Jabatan Penjara. Saya bila balik, budak-budak ni muda-muda lah, 20 lebih daripada penjara, 4 tahun dah ada macam kes lah, mencuri ada, meragut ada. Saya selalu cakap, ya Allah, berilah mereka hidayah, berilah mereka petunjuk, berilah mereka taufik. Aku bukan orang baik, lebih baik daripada mereka, ya Allah. Maksudnya kita dipanggil bercakap ni buat kita baik daripada mereka, tak. Tapi atas dasar sayang dan tanggungjawab, diberi panggil peluang. Masa tu dia panggil ni, dia kata kerja volunteer. Tak apalah kerja volunteer pun tak apalah. Kata Ustaz, tak ada bajet Ustaz, tapi perlulah kena panggil orang kaunseling Ustaz. Saya tak apalah, saya datang je. Datang, cakap. Datang, cakap. Sebelum tu buat urine test, lepas tu kita cakap. Saya selalu balik kadang saya menangis dan cerita lah, saya sedih. Tengok betapa budak-budak ni muda-muda lagi dah kena penjara 6 tahun. Kadang 18 tahun, 24 tahun keluar. Balance 2 tahun ni, bukan orang baik dapat keluar awal. Tapi saya cakap dengan diri saya lah, aku bukan orang baik daripada mereka. Aku bukan orang yang lebih baik daripada mereka. Itu je. Bukan maknanya kita cakap, janganlah buat dosa lagi, janganlah buat jahat lagi, lagi kita baik. Tak. Ini perangkap. Ini perangkap syaitan. Kita jaga. Kita bercakap ni terdasar tanggungjawab kita. Kita diminta bercakap lah. Itu je lah. Allah sentiasa merahmati. Ini adalah hadis kan. Wanita yang memakai seluar panjang di sebelah dalamnya. Ini ada ulama kata hadis ni Rasulullah sebut apa? Bila ada wanita jatuh di kenderaannya hingga terselak kainnya di hadapan Nabi dan para sahabat, maka Rasulullah SAW segera memalingkan wajah dia. Maka para sahabat berkata wanita itu memakai celana. Lalu sebagai respon Rasulullah memuji dan menyebut hadis di atas. Rasulullah paling, tapi perempuan ni pakai kain seluar panjang dekat dalam. Itu sunnah ni, perempuan muslimah di zaman Rasulullah ni, dia memakai, kalau kita kata kain dalam lah, tapi dia berbentuk seluar. Maknanya kalaulah jatuh dia kenderaan dulu, bukanlah motor, unta, kuda kan. Jatuh dia kenderaan, Rasulullah berpaling. Punya didapati perempuan ini, dia pakai seluar panjang dekat dalam kain dia. Maka Rasulullah sebut hadis ni, Allah sentiasa merahmati. Pakai seluar kat dalam, seluar panjang kat dalam. Jadi kalau kain itu selak ke, kita nak naik bas ke, angkat kain ke, kita nak buat apa angkat kain ke, pokoknya kaki kita tak nampak. Pakai stokin, kalau boleh pakai seluar panjang sekali. Kerana apa? Ada doa Rasulullah. Ini naik motor, dah lah sopir tak pakai. Duduk belakang suami. Pergi kerja kat Putrajaya. Rumah kat Balakong. Dia Balakong kat Putrajaya, kereta-kereta ni motor-motor lain nampak kaki isteri dia. Nampak betis isteri dia. Dan suami tak pernah tegur. Dan isteri pun tak pernah akur. Mungkin suami tegur, isteri tak akur, tak dengar. Yelah bang. Yelah, boring pun cakap. Pakailah seluar, ni nampak ni peha ni, nampak betis ni. Alah tak ada apa lah. Perempuan dia cakap gitu.
Dah cepat dah, jangan mimpi lagi, dah. Dia jom start motor jam. Kat dunia boleh cakap itu. Dekat akhirat nanti, suami dah boleh lepas tangan. Tapi isteri ni, dia kena menjalani hukuman. Pukul 7 naik motor, 7.30 sampai Putrajaya. Setengah jam, hari-hari, orang nampak betis dia. Balik, nampak betis. Pergi, nampak betis. 20 tahun kerja, 20 tahun tak yang betis. Padahal dekat ofis dapat anugerah APC. Apa APC? Apa APC? Anugerah pekerja cemerlang. Anugerah penayang cemerlang. Ustaz, bukan aku betul cantik lah. Aku betul cantik. Dan cemerlang. Itu ABC. Aku bersih cantik. Aku punya Aku betul cantik. Aku cantik. Aku perempuan cantik. Bukan dah. Tembak peluru kecil pun. Jangan pakai peluru besar. Nanti dia balas balik peluru tu keluar kat sini. Sebab tu kita nak cakap kan. Anak cucu saya kan. Dia kata, Atuk datang sini Tok. Nanti Aspa belikan ABCD. Saya kata ABCD dia kata. Saya kata ABCD apa? ABCD lah. Air ada macam minum-minum tu ABC bukan ABCD. Dia kata ABCD. Jaga-jaga tau. Kalau isteri kita macam ni, wahai para Nabi, katakanlah pada anak engkau, pada isteri-isteri engkau, pada perempuan mukmin. Maknanya bila Rasulullah kata hai para Nabi, Nabi sampai kat kita kena sampai kepada isteri, hai isteri aku nak kata dengan engkau tutup aurat. Engkau pakai stokin. Engkau pakai sarung lengan. Jangan tunjuk lengan kau pada orang. Engkau pakai stokin. Nur Saidah tanya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya kalau macam suara tu dikira aurat tak? Contohnya macam kita belajar mengaji online, lepas tu pengajar kita tu lelaki. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Kalau tanya saya kata elok belajar dengan Ustaz lah. Kau tanya saya lah. Kau tanya saya, elok belajar dengan Ustaz lah. Bukan kata aurat, tapi elok belajar dengan Ustaz lah. Sebab kita perlu berinteraksi. Sebab dia ada khilaf. Sebab ngaji ni suara dia macam berdayu-dayu kan. Ada khilaf ni, ada perbezaan pendapat lah. Kan mengaji ni kan ada dia lagu tu kan. Ya ayyuhal ladina. Kalau lelaki baca orang tak heran Tapi kalau perempuan baca, itu yang kisah dayang senandung tu. Tahu dayang senandung tak? Tahu cerita Melayu dayang senandung? Tahu Ustaz. Kapal rosak, pergi kat kampung, dengar suara orang mengaji. Sekali tengok perempuan ni rupanya hitam, kan cerita tu kan? Dah beranak putih. Ni cerita lah, orang kata cerita kan? Sekarang kan susah nak dapat ustazah yang boleh ngajar ngaji lah Ustaz. Banyak lelaki. Banyaklah ustazah boleh ngaji. Banyak. Ada. Banyak ustazah belajar ngaji. Saya tak kata salah belajar dengan ustaz. Saya tak kata salah. Boleh baca dengan ustaz. Kan? Tapi lagi comel belajar dengan mengaji dengan ustazah lah. Lagi comel lah. Belajar dengan ustaz pun tak apa. Tapi kalau bila suara tu mendayu ni, rasa tak berapa best lah. Bukan kata salah tau, tapi tak berapa best. Faham tak saya kata tak berapa best? Faham Ustaz. Okey. Kurang pahala kot Ustaz. Tak saya tak tahu lah kurang pahala ke apalah. Sama juga macam kita belajar dengan saya ni, orang-orang perempuan tanya, boleh tanya, tak apa. Tapi jangan tanya, Ustaz, ni kan Ustaz saya kan? Allah nyampah lah Ustaz. Jangan itu lah, terangkat serban aku lah. Ustaz kena cubit semua dia orang sebelah. Nyampah lah Ustaz ni, jangan ngadu lah. I nyampah, jangan cakap gitu. Terangkat serban aku lah.
Tanya, nak tanya apa? Tanya. Tapi tak boleh tanya yang kasar. Ustaz, ni, nak tanya ni. Dengar? Dengar? Jangan begitu. Gagang benar pula. Tahu benar le. Cakap macam biasa lah. Macam kita cakap dengan orang. Kasu tanya Kasu. Ustaz, kalau sekiranya orang yang belajar mengaji tu, tapi dia bukan bertaranum, dia hanya sekadar belajar tajwid, itu bagaimana Ustaz? Tak apalah belajar apa pun tak apa. Jaga suara, jangan longlai apa macam Lemah. Jangan lemah longlai, jangan lemah gemalai. Jangan sampai ustaz ni lihir. Alah, akak ni kalau baca, aku sampai hilang akal dia. Suara dia, Ustaz. Rangkai laptop. Ni yang tak best. Tak best sikit lah. Ya. Kita mengaji, lepas tu yang mendengar ni pula bercampur lelaki dengan perempuan. Sama jugalah. Sama juga. Lepas tu ngaji ni kalau boleh, kelas perempuan, guru perempuan. Kelas lelaki, guru lelaki lah. Tapi saya cakap salah tau. Jangan cakap saya kata salah. Kecuali kalau kita takut suara kita ni, dia punya suara tu macam dahsyat lah. Tahu dahsyat tak? Buluh perindu. Buluh perindu tak? Kecil. Bal kalau dengar ramai yang cabut telinga. Bukan jari Bat. Ramai yang cabut telinga. Ni ramai telinga perempuan dah hilang ni dengan suara Bat ni. Bat jangan ketawa Bat. Bat jangan Bat. Menggoda. Tutup Bat. Menggoda Bat. Dia perempuan ni suara dia ada magic tau. Ada magic. Ada magic. Lepas tu dia kalau dia pujuk suami dia kalah. Bang, jomlah bang. Tanah merah bang. Suami pula jenis tak faham. Mana boleh rentan negeri, tanah merah. Nak kena ambil pemain polis tu, tanah merah. Alah, ni tanah merah tak boleh rentan negeri bang. Sekurang ni aja. Kaji Kancang Bangi. Itu kan tanah merah, itu Bangi, seksi 7, seksi 9, seksi 10. Kongkong Ustaz, kongkong. Kongkong tak kong. Dia suami dia boleh kalah dengan pujukan dia. Sebab tu perempuan ni dia guna kekuatan isteri ni, dia guna kekuatan pemujuk ni untuk pujuk suami dia pada taat. Dia guna kekuatan ni. Dia kena cairkan hati suami dia. Mari kita belajar bang, sama bang. Kawan-kawan ramai bang. Semuanya kawan-kawan dalam tu bang, semuanya sebaya bang. Semuanya muda-muda, handsome. Macam abang ni layak masuk belum tau. Sebab orang ni handsome. Rambutnya berkilat, badannya six pack. Ramai orang bang, memang masuk. Dia pun pujuk dia belajar agama. Nanti perlahan-lahan bang, kita pun yang sama bang. Abang kalau jadi imam, saya lebih khusyuk lah. Sebab abang ni suami saya, dunia akhirat. Pujuklah dia itu. Betul, dia kan sama kita kan. Pujuk dia itu. Abang nak makan apa bang? Saya masak. Saya dapat pahala tau, hidang tak makan. Pujuk suami. Dan suami juga kalau nak ajak isteri pada kebaikan ni, cakap baik-baik. Cakap baik-baik dengan dia. Tolong dia kat dapur, cakap baik-baik dengan dia, pujuk baik-baik dengan dia. Puji-puji dia, cakap baik-baik dengan dia. Kita dah kahwin 30 tahun. Main semayang dengan abang, Abang 30 tahun tak pernah jadi imam. Tak naklah abang asyik baca surah pendek, Qul huwallahu inna ta'ina. Tak apalah, kurang-kurangnya abang boleh baca. Berilah sokongan ke abang untuk pimpin awak. Kita nanti dah sama masuk syurga. Nanti suami kata, oh abang, you are my hero. Jangan dia kata, you are my zero. You know nothing. Padu Ain pun tak erti. Semayang pun kalau kabut. You are my zero. I have nothing to prop. Tak ada apa yang boleh bangga dengan kau. Ni bahaya lah. Okay. Dah kot. Nanti masuk. Dalil lah baca. Aurat laki-laki. Muka 23. Orang lelaki bagi 3. Orang perempuan bagi 4. Saya dah tunjuk dalam ni.
Nanti kita baca kitab, nanti kita jadikan ni sebagai dia punya summary untuk kita faham lah. Prin lah. Assalamualaikum. Apa dalam? Tanya satu soalan. Ya. Apa ni, saya biasa dengar ustaz-ustaz mengatakan bahawa suara perempuan itu aurat. Masa bila ustaz suara perempuan itu menjadi aurat bagi dia? Bila suara itu dia cakap dengan bukan mahram dia dalam keadaan mendayu-dayu, merayu-rayu, mengada-ngada. Dengan gitulah. Ya ustaz. Okay, terima kasih ustaz. Tak boleh cakap Jadi kalau lelaki ustaz mendayu dengan orang perempuan macam mana ustaz? perempuan tak apalah. Perempuan dengan perempuan tak apalah merayu. Itu bukan mendayu, merayu. Perempuan dengan perempuan merayu. Tolonglah Timah masakan aku. Tolonglah Timah. Tolonglah Joya masakan aku. Kalau lelaki ustaz mendayu dengan perempuan. Tak boleh. Sama juga tak boleh. Tak boleh. Dia bukan isteri dia. Kalau lelaki tu cakap dengan perempuan dia merayu, you ni cantik lah dia kata. Perempuan ni kena cakap, awak tak berhak cakap saya cantik. Awak tak berhak cakap saya cakap merayu itu. Saya ni berhak cakap suami saya je. Cakap dengan dia seriously. Kalau cakap awak ni boroi ya, awak tak cakap berhak cakap saya boroi. Bini saya cakap saya six pack. Awak yang nampak saya boroi. Sebenarnya saya six pack. Apa ni? Bunyi apa tu? Yang Kucing. Kucing cari jodoh tu. Dekat saya dia ada 3 ekor kucing yang suka dengar kuliah ustaz. Amboi. Dia sebenarnya kucing ni mesti mengaman ni. Kucing pun nak belajar ustaz. Kucing pun nak belajar doktor. Ada dia 3 ekor. Orang tak belajar. Saya memang minat kucing, ustaz. Rumah saya pun banyak kucing. Tak apa. Bawa dia dengar Fadu Ain. Nanti dia faham bab haid. InsyaAllah. Dia tahu bila tak boleh bersama uji jantan. Bab tutup aurat. Jangan nanti dia pakai kain pula tutup aurat. Dia kata Pak Cik Din, belilah baju blouse pakai sokin. Jangan. Kalau dia dah cakap tu pakai kain. Buat apa ustaz kalau kucing tutup aurat, tuan kita tutup aurat buat apa? Itu dah. Itu yang kelakar tu. Okey, Nur Ahmad tanya. Nur Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak bertanya tentang yang bab sebelum tadi ni yang kita baca, yang tentang sekiranya ada orang hendak memberi kain sebagai hadiah percuma, tidak mesti ia menerimanya. Tidak mesti tu dalam sini sebenarnya hukum dia tu apa Ustaz? Jadi suruh ke harus? Tak terima tak apa. Maknanya kalau tak terima dia semayang dalam kantor tu aurat sah. Tu maksud dia lah. Maknanya kalau dia tidak ada kalau nak dia pinjam dia tak terima, tak sah semayang. Okey. Yang ni maknanya kalau kata dia tidak ada kerisauan, ada kena diungkit-ungkit, dia boleh terima Ustaz boleh terima. Okey. Okey, pagi ni cukup lah. Haji Mio, minggu depan ada kelas Haji Mio? Ada insyaAllah ada. InsyaAllah. Biasa. Yang biasa, Haji Mio ni pengurusi Masjid Al-Amin tu kata kali Jadi kita jumpa nanti hari Sabtu. Hari Ahad kan? Hari Sabtu minggu depan. Jumpa hari Sabtu minggu depan, kita baca aurat manusia. Kita hari ni kita belajar dalil dan sedikit motivasi saya bagi pada kawan-kawan dari saya untuk mengekalkan keadaan muka aurat. Jadi nanti kita sambung nanti minggu depan. Hati ni nak tanya ke Hati ni? Ni berkenaan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, mungkin ni di luar tajuk lah, tapi nak tanya, misalnya kata kalau kita seorang dalam bilik, kita nak baca Quran, adakah kita kena menutup aurat macam kita nak solat? Sebaiknya. Menghormati Quran itu sebagai mukjizat sebaiknya lah. Janganlah pakai sisi-sisi yang tak layak lah menghadap. Terima kasih Hati ni. Okey, sama. Hati ni kawan sekolah rendah. Alhamdulillah. Okey. Cukuplah. Kita jumpa nanti minggu depan. Hari Sabtu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf pasti banyak kekurangan, maaf guru-guru apa semua, Allah beri kemudahan. Tengah hari ada yang tak Assalamualaikum. Tengah hari ada kelas. Tengah hari ada kelas. Pukul solat. Hari ni baca. 12 tengah. Assalamualaikum. Daripada Terengganu. Okey Ustaz, terima kasih. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.